Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan seminar kita tepat pada jam 3:05 ya untuk memberi laluan kepada rakan-rakan yang lain untuk masa KJM. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam wanti wan target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Yang berusaha Encik Azizi bin Lok Hashim, Timbalan PPD Pengurusan Sekolah PPD Bagan Datuk. Yang berusaha Encik Muhammad Fahmi bin Tajwid, Timbalan PPD Pembelajaran PPD Bagan Datuk. Yang berusaha Encik Abdul Nasir bin Abdul Majid, Timbalan PPD Pembangunan Murid PPD Bagan Datuk. Yang berusaha Encik Abdul Razak bin Muhammad Asy'ari, Timbalan PPD Perancangan PPD Bagan Datuk. Yang berusaha pegawai-pegawai SIP Partner Plus, pensyarah-pensyarah, barisan pengetua dan guru besar. Yang dihormati pegawai-pegawai SIC Plus, semua penolong pegawai pendidikan daerah dan semua ahli PIBDP, jawatan kuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Bagan Datuk dan guru-guru yang dapat bersama dalam Seminar Smart Eventer tahun 2023 secara dalam talian. Terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa bersama-sama pada petang ini. Untuk makluman semua, Seminar Smart Eventer ini diadakan untuk bertujuan untuk memilih peserta anugerah guru terbaik bagi mewakili daerah Bagan Datuk dalam pertandingan Hari Guru Peringkat Negeri Perak tahun 2023. Seterusnya, ia juga bertujuan untuk mengadakan pertandingan inovasi KMR TS25 secara dalam talian dan juga untuk menerbitkan buku Resipi Inovasi 2023 untuk pemenang terbaik bagi setiap kategori yang dipertandingkan serta jemputan untuk ahli PIBDP kebangsaan. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan seminar petang ini dengan bacaan doa. Oleh itu, dijemput Encik Azhar bin Hussein untuk membacakan doa. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, sesungguhnya kami ingin merafatkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurnia-Mu yang tidak terhingga. Terlalu banyak nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Sama ada sempat kami mensyukuri maupun tidak. Ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada kelekaan dan kelalaian sepanjang masa yang boleh mengundang dosa dan kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul pada hari ini adalah dengan keizinan-Mu. Justru kami memohon kepada-Mu agar majlis seminar Smart Eventer dan bengkel penulisan buku Resipi Inovasi tahun 2023 secara dalam talian dapat dijayakan dengan sempurna. Kurniakanlah dan suburkanlah hati-hati kami dengan akhlak yang terpuji, seperti berbaik sangka, berlapang dada, bantu-membantu, sokong mendokong rakan seperjuangan kami sehingga kami dapat menyelesaikan sebarang permasalah yang timbul. Jadikanlah hati-hati kami mampu meleburkan segala kepentingan peribadi demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi, demi merealisasikan cita-cita murni. Kurniakanlah kami kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi yang telah diuji. Lebih jauh kesukarannya daripada ujian kami hadapi. Tambahkanlah ilmu kami, Ya Allah. Bantulah kami untuk melaksanakan serta mempraktikkan apa yang bakal kami perolehi dalam perjumpaan ini. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan berkesan, selari dengan matlamat dan hala tuju yang diharapkan. Ya Allah, Ya Zal Jalal wal Ikram, selamatkan kami dari seluruh ahli keluarga kami daripada segala wabak dan penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19 ini.
Sempurnakanlah segala hajat dan harapan kami untuk merealisasikan slogan kami One Team, One Target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah. Semoga Engkau memperkenankan segala permintaan kami. Lahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqana ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih Encik Azhar atas bacaan doa tadi. Moga seminar Smart Inventor pada petang ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk makluman semua, link kehadiran akan dikongsi di dalam ruangan chat. Jadi semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini boleh rujuk di ruangan chat untuk mendapatkan link kehadiran. Seterusnya, marilah kita mendengar ucap utama dan perasmian seminar Smart Inventor oleh Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk, dan seterusnya menyaksikan keputusan anugerah guru peringkat daerah Bagan Datuk bagi tahun 2023. Mari kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam wanti wan target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia, insya-Allah, dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berjumpa secara atas talian dalam program Smart Inventor khusus untuk seluruh warga pendidik daerah Bagan Datuk yang berusaha barisan timbalan PPD Bagan Datuk, pegawai-pegawai di PPD Bagan Datuk, dan seterusnya seluruh warga pendidik daerah Bagan Datuk yang saya kasihi. Mudah-mudahan dengan adanya program Smart Inventor ini dapat mencapai matlamat dan objektif yang diharapkan. Apa yang saya dimaklumkan, bengkel program Smart Inventor ini bertujuan untuk menggalakkan guru-guru melahirkan lebih banyak inovasi dan seterusnya menyertai pertandingan Hari Guru peringkat daerah Bagan Datuk dan Negeri Perak. Selain daripada itu, kita ingin menyemarakkan sekolah TS25 dengan program KMR-nya. Jadi apa yang saya harapkan melalui bengkel Smart Inventor ini akan dapat memberi banyak ilmu dan kemahiran kepada guru-guru dan seterusnya memberi manfaat kepada murid-murid. Saya juga dipahamkan dengan adanya bengkel ini diharapkan akan dapat melahirkan lebih ramai guru yang menghasilkan penulisan-penulisan kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk guru-guru dan juga murid-murid. Saya juga berharap dengan adanya program ini, guru-guru akan terus memberikan inovasi yang terbaik untuk anak didik mereka di daerah Bagan Datuk. Inilah satu-satunya daerah yang ada persatuan inventif ataupun persatuan inovasi, di mana akhirnya nanti akan lebih ramai terhasil guru-guru cemerlang yang semakin pupus ini. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Persatuan Inventif Bagan Datuk yang sangat proaktif setiap tahun untuk melaksanakan pelbagai program galakan bagi guru-guru menghasilkan PDPC yang berkesan. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih pada jawatankuasa Persatuan Inventif yang dipengusirkan oleh Dr. Hairuddin bin Ishak bagi memastikan Persatuan Inventif Bagan Datuk ini akan lebih berkolaboratif dengan rakan-rakan strategik, khususnya bersama dengan UPSI dan juga rakan-rakan strategik yang lain yang pastinya akan memberi manfaat kepada warga pendidik daerah Bagan Datuk.
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan program seminar Smart Eventer 2023 bagi daerah Bagan Datuk. Bumi Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Kasmiati atas perasmian ucap utama dan perasmian seminar Smart Eventer tadi, dan tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang yang telah terpilih bagi tahun 2023. Seterusnya, saya akan bacakan semua nama-nama pemenang dan juga peserta bagi pertandingan Anugerah Guru bagi tahun 2023.
Setiap pemenang akan mewakili daerah Bagan Datuk dalam pertandingan anugerah guru peringkat negeri Perak bagi tahun 2023. Bagi anugerah utama pingat penghormatan guru, yang pertama pemenangnya ialah Encik Abdul Nasir bin Abdul Majid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, PPD Bagan Datuk. Seterusnya, Tuan Haji Muhammad Syahrudin bin Sadali, Pengetua SM Sains Bagan Datuk bagi tahun 2022. Encik Sangkar anak lelaki Raja Gopal, Guru Besar SJKT Ladang Teluk Buluh. Encik Amir Azhar Syahabuddin, Guru Pemulihan SK Bagan Datuk. Bagi kategori Anugerah Guru Inovatif Individu Sekolah Rendah, pemenangnya ialah Encik Matana Kumar anak lelaki Subramaniam SJKT Bagan Datuk dengan tajuk inovasi teknik cerpin Big Book. Seterusnya, bagi kategori Individu Sekolah Menengah, pemenangnya disandang oleh Puan Noli binti Mamat dari SMK K. Johari Sungai Sumun dengan tajuk inovasi kunci blok. Bagi kategori individu lepasan menengah, pemenangnya ialah Puan Safila binti Kifli dari SMK K. Johari Sungai Sumun melalui tajuk PBM Kemahiran Menilai Terbang. Seterusnya, bagi kumpulan inovatif prasekolah hingga menengah, pemenangnya ialah Puan Reka anak perempuan Krishnan, Puan Arvina anak perempuan Subramaniam, Puan Mala anak perempuan Selvadorai, semuanya daripada SJKT Tun Sambatan dengan inovasi kit jiran saya. Bagi anugerah khas pendidikan, kategori kepimpinan lepas menengah, pemenangnya jatuh kepada Tuan Haji Samsul Bahrin bin Hashim, Pengetua SMA Al-Ulum Al-Syariah. Seterusnya, bagi kategori kepimpinan menengah, pemenangnya disandang oleh Tuan Haji Muhammad Syahrudin bin Sadali, Pengetua SM Sains Bagan Datuk tahun 2022. Dan bagi kategori kepimpinan rendah, pemenangnya adalah Puan Cheong Mei dari Guru Besar dari SJKC Kioming. Seterusnya, bagi anugerah guru berwibawa, guru pendidikan khas berwibawa, pemenangnya ialah Encik Adik Fadli bin Muhammad Nur Azmi dari SK Hutan Melintang. Dan bagi kategori guru hebat bahasa, pemenangnya ialah Puan Gokilavani anak perempuan Jaganaden dari SJKT Barati dengan inovasi di Pobo. Kita beralih kepada anugerah ikon guru muda berpotensi. Pemenangnya disandang oleh Encik Ku Pauzen dari Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Bagi guru bimbingan dan kaunseling pula, pemenangnya ialah Puan Diana Dahlia binti Jamaluddin, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SK Simpang 4. Bagi kategori guru TVET, pemenangnya ialah Encik Kamalhan bin Kumar dari SMK Ulu Bernam dengan inovasi bertajuk Teknik Larutan 4-in-1. Bagi kategori guru sukan, pemenangnya disandang oleh Encik Muhammad Hanif bin Takiran dari SK Tanah Lalang. Dan bagi kategori guru seni persembahan, pemenang disandang oleh Puan Fung Pao Yu dari SJKC Yongseng. Manakala bagi kategori guru co-curriculum, pemenangnya disandang oleh Encik Muhammad Syafizan bin Omar dari SK Tanah Lalang. Bagi kategori guru STEM, pemenang disandang oleh Puan Madhavi anak perempuan Ramanaden dari SJKT Barati dengan inovasi bertajuk Penyepit Emas Ketam, Si Betul, Si Salah. Dan bagi kategori adik guru, pemenangnya ialah Puan Norma binti Dali dari SMK K. Johari Sungai Sumun dengan inovasi bertajuk Isukan Pendidikan versus E-Sport. Seterusnya kita beralih kepada Anugerah Inovasi KMRTS 25 peringkat daerah Bagan Datuk bagi tahun 2023. Bagi sekolah rendah, Johan disandang oleh SJKT Barati dengan pemenangnya ialah Cikgu Gokilavani anak perempuan Jaganaden selaku ketua, Jennifer anak perempuan Steven, Kugan anak lelaki Mahendran, Syubasini anak perempuan
Velayan Reddy, Munyandi anak lelaki Balan, Madhavi anak perempuan Ramanathan, Prabhagaran anak lelaki Periasami, Satyavani anak perempuan Jagadesan, Kanakalachmi Ramasamy dan Bimala anak perempuan Subramaniam. Manakala Naib Johan daripada SJKC Bagan Pasir Laut. Pemenangnya adalah Cikgu Lee Chailin selaku ketua, Teh Pepe, Poh Layin, Hu Yi Ting dan Ding An Ki. Tempat ketiga disandang oleh SJKT Tun Sambatan. Pemenangnya ialah Cikgu Punita anak perempuan Karunakaran. Dan yang keempat, pemenangnya ialah dari SJKC Kioming dan pemenangnya ialah Cikgu De Yuze selaku ketua, Liu Pepe, Eng Bilan dan Nur Hafizah binti Syarudin. Seterusnya, bagi kategori KMRTS 25 sekolah menengah, pemenang bagi anugerah ini jatuh kepada SMKK Johari Sungai Sumun yang diaguntai oleh Cikgu Nurhayati binti Yahya selaku ketua, Nur Hanani binti Abdullah, Khairul Fadli bin Abdul Kadir, Nur Ain Syahirah binti Muhammad Syarif, Nur Ashikin binti Ismail dan Syobana Ne anak perempuan Jiva Kumar. Dan Naib Johan disandang dari SMK Seri Perkasa yang diketuai oleh Cikgu Jamaya binti Muhammad Saparman, Nurul Azwa binti Muhammad Arif, Wahidah binti Ismail dan Faridah binti Abdul Hamid. Dan tempat ketiga jatuh kepada SMK Seri Muara yang dianggotai oleh Cikgu Padmawati anak perempuan Somu selaku ketua, Izan Rozaimi binti Muhammad Ibrahim, Sri Mangaya Karasari anak perempuan Ena Tayalan dan Chan Kit Wai. Seterusnya adalah penyertaan dari guru-guru daerah Bagan Datuk yang akan menerima CJ penyertaan Anugerah Guru Peringkat Daerah Bagan Datuk bagi tahun 2023. Antaranya ialah Encik Kamarudin bin Jaafar, Guru Besar SK Simpang 4, Puan Maizatul Muna binti Samsudin, Guru Besar SK Tanjung Bayan, Encik Muhammad Zakri bin Abdul Malik, Guru Besar SK Sungai Dulang Dalam, Puan Nur Kalbi binti Mahfuz, Guru Kanan Bahasa SMK Seri Perkasa, Encik Kamalhan bin Kumar dari SMK Ulu Bernam. Seterusnya, Puan Jaya Prabha anak perempuan Kumaresan, Encik Muhammad Muaz bin Muhammad Bajuri, Puan Gokilawani anak perempuan Jaganaden dari SJKT Barati. Seterusnya, Encik Muhammad Syarul Fazrin bin Muhammad Asyari dan Puan Aslamiah binti Tajuddin dari SMK Tun Abdul Razak. Berikutnya adalah Encik Ambarasan anak lelaki Sinapan dari SJKT Ladang Kamachi. Puan Punita anak perempuan Karunakaran SJKT Tun Sambatan dan Encik Siva Kumar anak lelaki Arumugam SJKT Ladang Jenderata 2. Okay, untuk makluman semua peserta perlu mengisi borang job form untuk maklumat tarikh hari guru peringkat sekolah tahun 2023 di pautan yang diberi di ruangan chat supaya penghantaran CJ boleh dibuat oleh pegawai PPD yang terlibat pada hari guru tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita teruskan lagi majlis kita dengan penerangan penulisan buku resipi inovasi tahun 2023. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Gokilawani anak perempuan Jaganaden, pengerusi Majlis Guru Cemerlang Daerah Bagan Datuk untuk menerangkan berkaitan penulisan buku resipi inovasi bagi tahun 2023. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik, salam one team one target ke arah PPD nombor 1 di Malaysia yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk,
Yang berusaha Barisan Timbalan PPD Bangah Datuk, yang berusaha pegawai-pegawai SI Partners plus pensyarah-pensyarah, barisan pengetua dan guru besar, yang dihormati pegawai-pegawai SISC plus, semua penolong pegawai pendidikan daerah Bangah Datuk, semua rakan-rakan ahli PIBDP, jawatan kuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Bangah Datuk dan juga guru-guru yang dapat bersama dengan kita dalam seminar Smart Inventor tahun 2023 secara dalam talian petang ini. Baiklah rakan-rakan sekalian, para hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya beralih kepada penulisan buku Smart Inventor, marilah kita berkenalan dulu dengan sistem Smart Inventor kita ya yang telah diperkenalkan di PPD Bangah Datuk. Program ini, sistem ini mengandungi 3 elemen utama ya rakan-rakan. 3 elemen utama iaitu bengkel, seminar dan juga penulisan. Seperti yang kita ketahui, bengkel Anugerah Hari Guru telah diadakan ya pada 13, 14 dan 15 Februari yang lalu. Jadi dalam Smart Inventor kita ya masih ada lagi recording paparan ya, perkongsian rakan-rakan kita masih boleh dilihat. Kemudian elemen yang kedua ialah seminar, iaitu pada hari ini telah dilaksanakan sebagai satu langkah untuk mengumumkan keputusan pertandingan Anugerah Guru peringkat daerah Bangah Datuk tahun 2023. Di sini saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang kita. Buku resepi inovasi dan juga diskusi berkaitan kajian inovasi dan juga kajian tindakan yang mana satu pilihan terbaik anda juga akan dikongsikan sebentar lagi oleh pakar-pakar kita ya. Yang ketiga, elemen yang ketiga pula ialah penerbitan buku resepi inovasi Smart Inventor tahun 2023. Okey, baiklah. Buku ini kita jangka akan terbitkan pada bulan Jun tahun 2023. Kita lihat ya apa kebaikan buku ini. Seperti anda tahu, kita pernah kenal ya buku-buku ada ISBN iaitu International Standard Book Number. Maka buku resepi kita ya, resepi inovasi Smart and Inventor kita turut mempunyai ISBN. Maka buku ini diiktiraf oleh semua pihak. Jadi sesiapa yang ingin memohon ya untuk guru cemerlang ataupun pangkat-pangkat yang lain, buku ini akan menjadi satu penulisan yang sangat-sangat khas ya, mempunyai kualiti membantu anda ya dalam aplikasi anda nanti. Baiklah, sambil saya menerangkan kepada anda macam mana kita nak buat penulisan buku resepi, saya harap uruseti kita akan kongsikan template. Okey, template resepi penulisan. Jadi sambil saya buat penerangan, rakan-rakan bolehlah buat catatan. Jadi kita boleh updatekan buku resepi kita sambil kita berbincang pada hari ini. Baiklah, ini ya di paparan anda, paparan skrin anda boleh lihat resepi inovasi ya. Begitu canggihnya muka depan kita. Muka depan resepi inovasi. Jadi saya berharap agar rakan-rakan boleh sumbangkan penulisan anda. Jadi sesiapa yang ingin menyumbangkan anda punya penulisan, maka kami mengalung-alungkan anda menjadi ahli PIBDP. Jadi yang ini khas ya untuk ahli-ahli PIBDP boleh buat penulisan. Jadi sekiranya anda ingin penulisan anda diterbitkan, bolehlah menjadi ahli PIBDP dan sumbangkan penulisan anda pada hari ini. Okey, saya beralih kepada muka pertama. Di sini kita ada 3 muka surat. Yang pertama sangat ringkas sahaja seperti resepi buku. Yang pertama kita akan lihat aspek keunikan dan kehebatan iaitu wow factor bahan kita. Kalau kita lihat ya, ini muka pertama kita. Di situ kita perlu ada logo, nama institusi ialah nama sekolah kita, kreativiti dan inovasi iaitu anda ceritakan serba sedikit tentang apa wow factor bahan anda berbanding bahan rakan anda yang lain. Contoh bahan tu ada games atau ada bahan-bahan animasi, boleh digunakan offline online. Okey, jadi ceritakan di situ. Keboleh laksanakan maksudnya
bahan itu boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja. Jadi perlu buat penerangan di situ serba sedikit. Bagaimana fleksibelnya, paparan muka hadapannya, okey, macam mana interaktifnya bahan anda. Sebab kita sekarang ni ke arah interaktif ya bahan, fun games, fun learning. Kemudian keberkesanan inovasi iaitu apa keberkesanan, apa impak bahan kita kepada murid bukan saja dari segi akademik tapi ke arah sikap, bagaimana perubahan sasial mereka juga boleh diterangkan. Di muka ini kalau kita lihat di bawah ya, nama dan gambar pencipta dan gambar inovasi boleh disertakan. Ini cuma satu draft ya pada hadirin. Kita boleh ataupun anda boleh ya kreatifkan. Ini adalah contoh saya kongsikan bersama anda. Okey, bahagian kreativiti, apa keunikan inovasi ini boleh dibaca secara bersantai dan murid akan menjadi admin dalam aplikasi. Di atas tu kita akan letak logo institusi, nama inovasi kita, nama institusi, kreativiti dan inovasi. Okey, buat dalam point form ataupun anda ada cara anda sendiri pun kami galakkan anda untuk tunjukkan kreativiti anda semasa penulisan. Kebolehaksanaan, so saya dah explain di situ ya apa elemen penting dalam kebolehaksanaan inovasi saya. Kemudian keberkesanan itu saya buat serba sedikit saja ya, keberkesanan macam mana murid lebih cepat, murid lebih aktif dalam PDPC, kemudian mereka lebih bekerjasama dengan murid lain semasa saya aplikasikan inovasi ini. Kemudian kita beralih kepada muka yang kedua, iaitu muka surat yang kedua. Okey, ini cerita kejayaan. Apa kejayaan anda menerusi inovasi anda? Itu tajuk di situ, nama institusi, pencapaian di peringkat daerah. Jadi apa pencapaian anda di peringkat daerah? Kemudian nama pertandingan yang anda masuk beserta pingat. Contohnya anda masuk pertandingan Hari Guru. Apa pingat yang anda terima? Pingat perak ataupun penyertaan minimum anda boleh masukkan. Kemudian pencapaian di peringkat negeri masukkan juga. Bukan saja yang anda menang gold medal. Kalau anda ada penyertaan pun boleh masukkan. Jangan biarkan kosong. Kemudian peringkat kebangsaan dan antarabangsa sama juga. Kemudian gambar-gambar pingat kita boleh sertakan dalam muka surat ini. Okey, saya tunjukkan anda kepada anda contoh ya. Ini sedikit contoh. Saya masukkannya dalam bentuk jadual supaya senang nak rujuk. Kalau anda ada cara lain, kami galakkan juga. Okey, di situ kita letakkan nama pertandingan dan pencapaian. Kemudian gambar kita susun ya. Susunan tak semestinya di bawah saja mengikut kreativiti anda. Anda boleh gunakan ruangan yang kosong. Cuma jangan ganggu di bahagian tepi sahaja. Mungkin kita perlu ada cetakan nanti sukar. Bahagian yang lain anda boleh gunakan. Kemudian muka surat yang ketiga iaitu perkongsian amalan terbaik. Jadi seperti yang kita ketahui, inovasi selalunya kita akan buat perkongsian dengan rakan-rakan ya di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri dan juga peringkat tertinggi. Di sini anda boleh kongsikan ya gambar dan juga nama-nama institusi. Kalau anda ada borang maklum balas pun boleh kita sertakan. Okey, itu mengikut kreativiti anda. So kita ada 3 peringkat di situ. Di bawah itu kita lihat ya ada gambar perkongsian. Kalau anda ada banyak gambar, saya galakkan anda buat dalam bentuk collage. Okey, bila kita buat dalam collage, kita guna apps untuk dalam collage dan baru kita paste di sini supaya dia nampak kemas dan tersusun. Kemudian QR code dan juga kalau anda ada link YouTube, boleh masukkan tapi kita convert dia ke QR code. Lepas tu kita masukkan. Di sini saya kongsikan juga contoh ya kepada anda, contoh saya. Contoh serba sedikit lah. Mungkin anda ada yang cara lain. Jadi inilah saya katakan ni kalau ada gambar yang banyak, terus masukkan dalam collage, letakkan nama sekolah yang kita kongsikan, letakkan gambar murid beraktiviti, kemudian masukkan setiap aktiviti itu. Di bawahnya ikut kreativiti anda lah macam mana anda susunkan QR code dan juga bahan. Jadi rakan-rakan, untuk penulisan buku resepi kita ya, setiap muka surat itu, setiap aspek itu ya, kita ada
amalan terbaik, kita ada pingat dan juga kita ada penulisan tu. Setiap aspek tu anda boleh tulis sebanyak 2 muka surat, iaitu maksimum 2 muka surat, minimum 1 muka surat. Jadi kita nak kurangkan ya penulisan lebih banyak. Jadi keseluruhan anda boleh tulis 3 hingga 6 muka surat. Jadi tak banyaklah. Kita galakkan anda semua buat penulisan ni kepada rakan-rakan yang ingin buat permohonan ke GC dan juga untuk jawatan-jawatan yang lain, kami galakkan anda untuk berkongsi penulisan dengan dalam buku resepi kita. Maka dengan itu saya berakhirlah. Kalau ada sebarang pertanyaan ke cikgu-cikgu, saya buka untuk pertanyaan. Kalau tak ada, saya serahkan kepada Cikgu Norma sebagai pengacara majlis. Ada sebarang pertanyaan boleh tanya di chat box. Okey, link semua akan diberikan oleh urus setia di hujung program nanti ya. Jadi maka itu sajalah. Terima kasih. Saya serahkan majlis semula kepada pengacara majlis kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Gokilawani atas perkongsian bagaimana kita nak buat penulisan untuk resepi inovasi. Bukan makanan aja ada resepi ya, inovasi pun ada resepi. Jadi jangan lepaskan peluang cikgu kerana buku ini akan mohon ISBN, jadi sangat berguna untuk cikgu yang akan mohon bagi guru cemerlang dan sebagainya. Jadi sekiranya ada soalan yang nak ditanyakan kepada Puan Gokila, cikgu-cikgu boleh terus tanya di ruangan chat ataupun terus tanya semasa penerangan ni. Okey. Kejap saya tengok ya. Okey, ada satu soalan ya Cikgu Gokila. Ya. Ya Cikgu Norma. Bila tarikh penghantaran? Okey, dari tarikh penghantaran kita ialah 25. Okey, kami akan kongsikan slide ya, slide yang pertama tadi tu. Okey. Kalau tak silap saya 25. Okey, saya akan kongsikan kepada anda ya tarikh. Okey, 28 hari bulan cikgu. Okey. Tarikh penghantaran. 28 bulan Mei. Betul kan Cikgu Norma? Ya. Okey. 28 Mei, ya betul. Baik, seterusnya untuk inovasi terkini atau yang lama? Soalan berikutnya. Itu bergantung kepada cikgu-cikgu ya. Yang mana yang anda nak pilih kalau ada inovasi yang terbaru. Jadi kami galakkan anda kongsikan inovasi yang terbaru. Khusus untuk ahli PIBDP ya. Ya, jadi sama-samalah masuk ya. Bolehlah jadi ahli PIBDP. Ada sebarang pertanyaan lagi. Jadi saya dah menjawab ya semua soalan kita. 28 hari bulan Mei, tarikh penghantaran khas untuk PIBDP. Kemudian inovasi terkini digalakkan. Boleh? Kami akan kongsikan ya. Cikgu Asha, boleh kongsikan slide dan recording meeting dalam grup. Boleh Cikgu, kami akan cubakan untuk kongsi, nanti urus setia akan uruskan ya Cikgu. Tarikh tutup penghantaran. Ya Cikgu Afsan, 28 Mei tahun ini. Tarikh tutup penghantaran. Kami akan send ya link penghantaran tu akan dihantar oleh urus setia sekejap lagi. Anda boleh lihat di situ. Boleh hantar penghantarannya di situ juga. Baik Cikgu. Sebenarnya link tu dah ada ya cikgu-cikgu. Boleh rujuk di ruangan chat. Linknya sudah ada. Ya, Di sudah ada. ruangan chat sudah dikongsikan. Tak apa, kita akan ulang letak link chat tu lah sekiranya kalau ada yang terlepas ya. Baik, ada lagi tak soalan? Rugi kalau tak tanya. Inilah peluang keemasan
untuk join. Ya, buku kita kat ISBN ya cikgu-cikgu. Ada soalan lagi? Ahli PIBDP tapi dari negeri yang lain. Boleh saja. Cikgu Norma? Ya, ya. Boleh saja Sekiranya digalakkan. cikgu ahli PIBDP yang bukan daripada Bagan Datuk, ya sangat dialu-alukan sebab kita buka semua kepada ahli PIBDP peringkat kebangsaan. Kebangsaan. Ya. Ya. Baik, Hantar sebelum bahan saya secara lupa, soft copy saja. Ya, cikgu. okey, sebelum saya lupa, untuk penyertaan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyertai penulisan dalam buku resipi inovasi, penyertaan sebenarnya terbuka kepada yang pertama, kita bagi keutamaan kepada peserta pertandingan Anugerah Guru Inovasi lah bagi tahun 2023 dan juga kepada semua ahli PIBDP sama ada peringkat Bagan Datuk ataupun ahli PIBDP peringkat kebangsaan. Walau bagaimanapun, seperti yang cikgu Gokila maklumkan tadi, sekiranya cikgu berminat tapi cikgu bukan ahli PIBDP, cikgu masih boleh sama-sama menyumbang dalam penulisan tu, cuma cikgu kena jadi ahli PIBDP lah dengan yuran seumur hidup RM10 saja cikgu. Okay? Jadi harap dengan penerangan tu jelaslah ya, bermakna yang masuk ke dalam GM kita pada hari ini semua dialu-alukan untuk terlibat dalam penulisan buku resipi inovasi. Ada lagi tak soalan cikgu? Bahan perlu dihantar secara soft copy sahaja ya. Kami akan dalam link ya, dalam chat box kita ada link. Kita akan share juga ya cikgu link untuk jadi ahli PIBDP. Mungkin sesiapa yang belum jadi ahli bolehlah masuk seperti yang Cikgu Norma katakan tadi dan hantarlah penulisan anda. Jadi semua link akan dikongsikan dalam chat box. Okey, harap penerangan tadi jelas ya cikgu. Okey, ada lagi soalan? Ada limit ke untuk bilangan penyertaan? Saya rasa seorang satu penyertaan. Betul ya Cikgu Norma? Cikgu Romi tanya, Cikgu Romi. Kalau lain-lain inovasi. Okey, baik. Ya, seorang satu penyertaan tapi boleh lebih kalau lain-lain inovasi. Maksudnya contoh kalau kata Cikgu Gokila ada 2 inovasi, boleh masuk dua-dua. Okey, baik. Jadi Cikgu Romi boleh masuk ya kalau ada 2 inovasi, boleh hantar dua-dua. Sijil penyertaan bagi penulisan. Cikgu Norma disediakan. Ya, sekiranya yang guru-guru yang nak terlibat dalam penulisan ni, sijil akan disediakan. Jadi tak rugi cikgu, penulisan diterbitkan, kita akan mohon SBN, kemudian cikgu dapat sijil lagi. Jadi memang Sijil banyak penulisan. banyak kebaikan untuk yang menyertai penulisan resipi inovasi ni lah. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, baiklah. Di situ saja Cikgu Norma, saya serahkan majlis kepada anda. Baik, terima kasih banyak Cikgu Gokila atas penerangan yang saya rasa sangat jelas, mantap dan ramai peminat ya. Jadi jangan lupa Cikgu, tarikh akhir penyerahan adalah pada 28 Mei tahun 2023, penyerahan dalam bentuk soft copy ya. Jadi untuk seterusnya kita akan pergi kepada agenda berikutnya berkaitan dengan diskusi kajian inovasi dan juga versus kajian tindakan. Baik, apakah perbezaan ya antara kajian inovasi versus kajian tindakan? Adakah perbezaannya sangat jauh ataupun sikit saja perbezaan? Jadi sama-sama kita dengar daripada pengurusi Satuan Inventif Bagan Datuk PIBDP Perak iaitu Dr. Hairudin bin Nisa dari PPD Bagan Datuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Omah binti Dali, juga selaku Setiausaha Persatuan Universiti Bagan Datuk Perak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kerana telah mengizinkan kita bersama-sama pada petang ini. Alhamdulillah. Salam sejahtera juga, salam Malaysia Madani, salam anak yang baik lagi cerdik. Salam banting target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia insyaAllah. Yang berusaha Puan Kasimati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Yang berusaha Barisan Timbalan PPD Bagan Datuk. Yang dihormatilah semua rakan-rakan yang dapat bersama dalam Google Meet ini, iaitu dalam seminar Smart Inventor bagi tahun 2023 . Terima kasih sekali lagi tuan-tuan kerana meluangkan masa dan dapat bersama pada petang ini. Jadi sebelum saya teruskan, ingin saya menjawab sikit persoalan pertanyaan daripada Cikgu Tisha Aisyah. Bagaimana dengan kos pemberitaan yang penulis perlu sumbang? Ada bagaimana? Okey. Sekarang macam ni untuk kos setakat ni kita tak adakan kos lagi kerana kita akan buat semua dalam bentuk PDF. Walau bagaimanapun nanti kita akan adakan Google Meet khas untuk berbincang dengan semua penulis, adakah setuju untuk kita buat cetakan yang boleh maujulah cetakan yang boleh diambil, dipegang. Jadi kalau semua bersetuju, kita akan kenakan sikit bayaran atau kos untuk cetakan. Jadi untuk setakat ini kita akan buat cara dalam bentuk PDF. Artinya semua percumalah untuk kepada semua penulis yang kerana telah menyumbangkan hasil penulisan, jadi kita hadiahkan sebagai percuma PDF ini. Jadi tiada bayaran yang dikenakan untuk setakat ini tuan-tuan . Walaupun nanti kita akan adakan persoalan khas, kita akan bincang bersama apabila buku ini telah disiapkan untuk mendapat persetujuan adakah setuju semua ahli yang memberikan sumbangan idea dalam penulisan untuk memberikan sedikit kos bagi percetakan jika semuanya bersetuju nanti insyaAllah tuan-tuan . Jadi boleh Cikgu Aisyah menjawab persoalan itu tadi . Dan saya juga ingin menambah sedikitlah berkenaan sijil. InsyaAllah tuan-tuan nanti saya akan kongsikan link penghantaran bagi template buku resepi inovasi. Apabila sebaik saja tuan-tuan menghantar saja template tersebut, secara automatik tuan-tuan akan memperoleh sijil digital. Kerana tuan-tuan telah menyumbangkan idea dalam penulisan ini. Dan saya berusaha lah tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat berikan awal sebelum 28 atau pada 28 Mei, jadi pihak kami pihak PIBDP di daerah Bagan Datuk akan berusaha keras untuk mengedit buku ini, seterusnya kita terbitkan dan mendapatkan kelulusan ISBN pada pihak yang berwajib. Boleh tuan-tuan saya menjawab soalan tadi. Jadi saya teruskan tuan-tuan Okey. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkenaan kajian inovasi versus kajian tindakan, terlebih dahulu saya inginlah supaya tuan-tuan melihat dahulu apakah tajuk-tajuk utama bagi kajian inovasi dan tajuk-tajuk bagi kajian tindakan Okey, untuk format kajian inovasi, ini adalah idea daripada saya sendiri setelah pengalaman saya menulis inovasi bermula pada tahun 2008 sehinggalah sekarang alhamdulillah Bagi format kajian inovasi kita ada tajuk, nama penulis, abstrak, pengenalan atau latar belakang kajian, masalah kajian, kajian literatur, objektif kajian, metodologi kajian, pembangunan inovasi, amalan dan dapatan kajian inovasi. Yang paling penting nombor 11, 12, 13, 14, 15 ni tuan-tuan sebab inilah markah besar dan dia sangat berbeza dengan kajian tindakan, iaitu kelebihan dan sumbangan inovasi, penyebarluasan inovasi, pengiktirafan inovasi, pengomersialan inovasi, kajian masa hadapan inovasi dan seterusnya rumusan dan rujukan. Manakala bagi format kajian tindakan, kita ada butiran pekaji, abstrak, tajuk, pendahuluan paling penting sebenarnya refleksi PDP yang lalu, kajian literatur jika ada tuan-tuan metodologi kajian, dapatan kajian, rumusan dan perbincangan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Ini sebenarnya daripada bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan bagi tahun yang telah dibuat pada tahun 2021. Secara mudahnya tuan-tuan mudahnya format kajian tindakan ini berbanding format kajian inovasi. Kajian inovasi lebih apabila kita menghasilkan inovasi akan memberi impak atau kebaikan untuk orang lain juga. Di samping untuk diri kita, memberi juga kebaikan untuk masyarakat sekeliling ataupun guru-guru yang ada bersama atau yang ada kaitan dengan kajian kita Tetapi berbeza dengan kajian tindakan, kajian ini skopnya sangat kecil,
Kejayaan yang dapat diperoleh hanya untuk guru tersebut dan hanya untuk pelajar tersebut. Dan biasanya dia tidak dikongsikan dan memang tidak akan dikongsikan lah. Kecuali dia beralih kepada kajian inovasi. Dan biasa juga berlaku, bermula daripada kajian tindakan, maka terhasillah pula kajian inovasi. Boleh tuan-tuan Itu secara am. Perbandingan kajian inovasi dan kajian tindakan. Selepas ini saya akan fokus kepada 8 aspek secara mendalam perbezaan tersebut dan saya telah buat format ni dalam bentuk Excel supaya memudahkan tuan-tuan untuk melihat banding beza dan bagaimana tuan-tuan untuk memilih sama ada tuan-tuan ini lebih kepada kajian inovasi atau lebih kepada kajian tindakan. Tuan-tuan berikan saya sedikit masa untuk pergi kepada Excel. Okey tuan-tuan kita lihat aspek yang saya sediakan. Saya harap nampak tuan-tuan memang saya buat paparan besar banyak Excel supaya dapat dilihat lah. InsyaAllah tuan-tuan nampak kalau tak nampak tolong maklumkan pada saya. Nampak Okey, Doktor. terima kasih Cikgu Gilmani. Okey, kita lihat pada analisis kajian inovasi atau ringkasannya KI, kajian tindakan KT atau ringkasannya saya panggil analisis KI dan KT lah, itu ringkasannya. Kenapa saya letak dulu kajian inovasi sebagai permulaan di bahagian sini tuan-tuan boleh lihat berbanding kajian tindakan tu yang selepasnya. Cuma saya warnakan kuning sedikit di sinilah tuan-tuan Okey, sebab kebanyakannya lah berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan guru-guru yang terlibat inovasi, yang memang berminat dengan inovasi ini, mereka biasanya tidak bermula dengan kajian tindakan. Mereka terus kepada kajian inovasi. Lepas tu baru mereka, tahu rupanya ada juga kajian tindakan. Itu juga perkara yang sama berlaku pada saya. Dan jika guru tu baru ingin menceburi dalam bidang penulisan profesional ini, mungkin mereka akan bermula dengan kajian tindakan dahulu. Baru maju lagi kepada kajian inovasi. Jadi secara mudahnya tuan-tuan siapa yang telah membuat kajian inovasi dulu, Excel ini atau analisis KI/KT ini membantu guru-guru yang telah buat inovasi dahulu untuk menurunkan sedikit aras penulisan mereka kepada kajian tindakan. Itu satu perkara Perkara yang kedua, jika guru tersebut baru nak menceburi bidang penulisan profesional ini, mereka mungkin bermula dengan kajian tindakan dan mereka yang dapat lihat apakah jika mereka nak kembangkan, apakah yang mereka perlu buat bagi kajian tindakan ini Jadi untuk melihat kepada semua perkara ini, perbandingan kajian inovasi dan kajian tindakan ini, kita melihat pada 8 aspek utama Sebelum tu tuan-tuan yang ini pula adalah automatik tuan-tuan Saya perkenalkan sikit di atas ini. Kalau tuan-tuan buat kosong, maksudnya tuan-tuan tidak pilih, rupanya dia ada sikit error bila saya buat sembang online Tapi kalau tuan-tuan pilih satu, maksudnya tuan-tuan memilih apa yang tuan-tuan nak pilih, tuan-tuan memilih kajian tindakan. Tuan-tuan tidak memilih kajian inovasi. Ini maksudnya saya huraikan di sini apa itu konsep dan contoh. Pada pandangan tuan lah dalam hati tuan-tuan, tuan-tuan pilih, rupanya saya ingat saya masih di kajian tindakan lagi kot, tuan-tuan letak satu. Kalau tuan rasa tuan di kajian inovasi, tuan-tuan letak satu di sini. Tapi kalau ada dua seri, dia akan warna merah. Warna merah bermaksud perlu rumusan pilihan anda yang sebenarnya yang mana. Jadi itu maksud saya, sambil tuan-tuan membaca konsep ini dan contoh, tuan-tuan terus memilih. Saya sebenarnya lebih kepada yang mana. InsyaAllah nanti saya juga ada bengkel yang lebih mendalam untuk guru-guru prasekolah pada Selasa depan insyaAllah. Di mana kami nanti akan buat cara penulisan pula. Mengikut 8 aspek ini Ini cuma saya berikan contoh yang tuan-tuan boleh menilai sendiri Jadi tanpa membuang masa, sebab kami kalau boleh berusaha nak habis sebelum 4.15 minit atau sebelum 4.30 paling lewat. Kami insyaAllah 4 suku kita boleh tamat tuan-tuan Kita lihat pertama itu aspek tujuan Yang pertama adalah aspek tujuan. Saya lihat pada konsep dulu Tapi saya nak fokus kepada kajian tindakan dulu Jika kajian tindakan, aspek konsep bagi tujuan ialah membuat penambahbaikan amalan PDP sendiri. Itu maksud konsep dia. Dan contohnya
aktiviti PDP di kelas dilaksanakan secara permainan maujud, dihibur bagi kelas lemah 3M yang khusus untuk profil murid di sekolah saya sahaja. Maksudnya memang pelajar tersebut lemah dalam perkara tertentu dan untuk pelajar dia saja. Contohnya di SJKT. Ya, pelajar SJKT itu saja yang sesuai, yang mungkin ada 5 orang. Mungkin di SJKT lain tidak sesuai. Ya. Itu maksudnya kajian tindakan. Tetapi jika saya masuk konsep bagi kajian inovasi, menghasilkan amalan PDP baharu atau yang telah ditambah baik untuk manfaat pelbagai pihak. Maksudnya dia dah rasa seronok jika dia buat PDP ni, kemungkinan besar dia boleh kongsi dengan rakan dia, rakan guru dia, malah boleh kongsi juga dengan rakan guru-guru lain jika memberi impak yang besar. Dah ada konsep begitu dah bagi tujuan ya. Itulah contoh contohnya seperti yang saya hasilkan bersama teman saya, Cikgu Norma, iaitu menjadikan isukan sebagai strategi pembaharuan yang penyalaan baharu yang dikenali sebagai isukan pendidikan. Kita dah biasa kenal isukan, e-sport, tapi tak ada lagi e-sport yang berkonsepkan isukan pendidikan, iaitu mempunyai objektif dalam pembelajaran. Jadi saya dah menghasilkan benda yang baharu. Jika saya berhasil menghasilkan isukan pendidikan, artinya pelajar dari pelbagai negeri boleh bertanding seperti e-sport tetapi mempunyai objektif pendidikan. Artinya saya telah membuat amalan PDP yang barulah tuan-tuan ya. Nampak tuan-tuan ya? Dia satu benda yang sangat berbeza. Okey tuan-tuan ya. Seterusnya saya teruskan. Kita lihat pada aspek yang kedua, iaitu reka bentuk. Tuan-tuan ya. Okey, katakan ini saya lebih kepada inilah tuan ya. Saya tak pilih tadi. Saya pilih pada inilah satu. Saya kosong lah. Saya nampak pada satu lah tuan ya. Okey, sebenarnya kita lihat pada kajian tindakan bagi aspek 2, reka bentuk. Kita lihat dulu konsep kajian tindakan. Prosedur boleh diubah sesuai mengikut keperluan berdasarkan refleksi PDP di kelas. Kajian tindakan mementingkan refleksi. Jadi, apa saja prosedur yang dilakukan oleh kajian tindakan mesti berdasarkan refleksi PDP di kelas. Tuan-tuan ya, itu asas bagi kajian tindakan ya. Contohnya, saya membuat pemerhatian punca masalah murid masih tidak menguasai kata seni nama, dari dan daripada semasa aktiviti permainan dan akan membuat penambahbaikan semasa kitaran 2. Artinya dalam kitaran 1, aktiviti pertama, aktiviti permainan tersebut mungkin gagal. Jadi pengkaji kajian tindakan tersebut membuat penambahbaikan dalam kitaran yang kedua. Okey, berbanding kepada konsep reka bentuk untuk kajian inovasi, prosedurnya telah ditetapkan dan dikekalkan sepanjang kajian. Contohnya lah ya, saya ada banyak menghasilkan isukan pendidikan. Contohnya yang terbaru saya sedang menghasilkan untuk MPTI, Majlis Pemandangan Tulu Intan ya. So saya tak boleh uji selagi sistem itu tak siap. Artinya sistem itu siap sepenuhnya, baru saya boleh uji. Ya, dan saya akan tambah baik menjadi versi yang baru nanti. Ya, mungkin kadang-kadang dalam aspek reka bentuk ni kita menjadi keliru lah. Tuan-tuan ya, dua saya pilih. Dia jadi merah Bila jadi merah, kita kena buat keputusan. Keputusan yang saya buat ialah permainan maujud versi 1.0 akan dijadikan sebagai kajian tindakan. Artinya saya akan buat dulu permainan yang kecil-kecilan, yang dalam skala kecil untuk kajian tindakan saya. Tapi saya akan buat versi 2.0 yang lebih canggih mungkin dalam inovasi saya nanti. Tuan-tuan nampak ya, dia seri. Bila seri, tuan-tuan kena buat keputusan. Tuan-tuan nak beratkan kepada aspek yang mana, tuan-tuan ya. Okey. Saya teruskan kepada yang ketiga, iaitu kajian literatur. Biasa kita bermula kepada kajian tindakan lah. Okey, tidak menjadi keutamaan kerana kajian dilaksanakan semasa tugasan rutin pekaji. Tetapi jika ada lebih baik. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti pertandingan kajian tindakan, sebenarnya tuan-tuan perlulah untuk dapat markah yang lebih baik, perlulah ada sedikit kajian literatur. Tapi sebenarnya dia tidak menjadi kewajipan ya. Tetapi kalau kajian inovasi, perkara ini memang wajib lah tuan-tuan ya. Sangat wajib. Itu yang sebaliknya ya, bagi kajian inovasi. Kita lihat contoh kajian literatur. Apakah contohnya? Contohnya, saya menggunakan teori humanism di kelas saya. Teori ini berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Ya. Manakala bagi kajian inovasi perlu ada, memang penting mesti ada. Kalau tidak ada dianggap inovasinya macam
kurang dikaji dengan baik. Jadi perlu ada, wajib ada. Okay, contohnya dapatan kajian lepas hanya menunjukkan kesan isukan terhadap kerjasama kumpulan, tetapi masih kurang kajian keberkesanan isukan terhadap objektif pembelajaran. So banyak orang buat kajian pasal isukan dari segi kerjasama kumpulan, saling bantu-membantu semasa permainan, tapi tiada satu pun isukan yang boleh menyumbangkan dalam pendidikan. Bagaimana kalau matematik tu kita jadikan seperti isukan? So masih tak ada lagi kajian yang dibuat dan masih lagi kurang. Jadi kita nampak signifikan. Kenapa kajian ini penting dalam inovasi? Berbanding dengan kajian tindakan, dia hanya penting untuk guru dan pelajar tersebut sahaja. Tetapi kalau yang kajian inovasi dia lebih global sedikit. Dia lebih luas skopnya bagi kajian literatur. Okay, tuan-tuan di sini mungkin saya pilih satu, iaitu saya memilih kajian inovasi. Kita lah perkara keempat, sampel kajian. Tuan-tuan kita mula dahulu kepada kajian tindakan. Okay, sampel adalah murid yang diajar oleh guru dalam tugasan seharian di sekolah. Kalaulah guru tersebut mengajar bahasa Melayu, kita contohnya kita ada Cikgu Farzana di SJKT Flemington mengajar pelajar bahasa Melayu, pelajar Tamil di sana. Mungkin ada 5 orang sahaja. Jika ada 5 orang saja, maka itulah kajian yang tuan-tuan boleh gunakan. Tak ada masalah bagi kajian tindakan. Jadi kita lihat contoh. Di kelas saya terdapat 5 orang murid yang mengalami masalah dalam menguasai kata sendi, nama, dari dan daripada. Cuma ada 5 orang saja. Tapi dalam kajian inovasi tuan-tuan, dia sebaliknya. Sampel dipilih melalui teknik persampelan dan perlu melebihi 15 orang untuk mendapatkan keputusan yang signifikan. Artinya kalau kelas tuan-tuan tak cukup 15 orang, so dalam penjurian inovasi, data tuan-tuan boleh dipertikaikan bagi kajian inovasi, tapi tidak berlaku bagi kajian tindakan. Jadi saya usulkanlah kalau kajian inovasi kurang daripada 5 orang, kurang daripada 15, kena cari sama ada daripada kelas lain atau rakan mereka di sekolah lain supaya cukup. Kalau kajian inovasi tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kajian tindakan tidak boleh minta data daripada sekolah lain, hanya sekolah sendiri sahaja tuan-tuan Saya ambil contoh Contoh bagi kajian inovasi. 10 murid daripada setiap kelas telah dipilih secara persampelan rawak, certified sampling, iaitu mengikut jantina. Artinya katakan dia ada 3 kelas. Sekolah tu ada 3 kelas, tentang 3. Jadi kena ambil 10, 10, 10. 5 lelaki, 5 perempuan. 5 lelaki, 5 perempuan. 5 lelaki, 5 perempuan. Supaya dia menjadi tidak bias. Itu yang dipanggil persampelan rawak berlapis ataupun certified sampling. Nampak tuan-tuan dia sangat berbeza. So persampelan bagi kajian inovasi sangat penting supaya tak ada bias. Kajian tu betul-betul tulen. Sebaliknya dengan kajian tindakan. Jadi di sini saya pilih satu. Sebab saya memang bermula dengan kajian inovasi. Okey. Itulah perkara aspek yang kelima iaitu pendekatan. Kajian tindakan bermula refleksi kepada merancang intervensi. Artinya apa saja kajian tindakan mesti bermula dengan refleksi. Baru ada intervensi 1, mungkin ada intervensi 2 dalam kitaran 2 dan ada intervensi 3 dalam kitaran 3. Itu kajian tindakan Manakala contohnya saya buat kosong saya membuat refleksi punca murid tidak mencapai objektif pembelajaran dan membuat intervensi susulan. Artinya maksudnya dalam kitaran pertama intervensi tak berjaya. Mungkin berjaya hanya objektif pertama aja, objektif kedua gagal. So cikgu tersebut membuat penambahbaikan bagi kitaran kedua. Supaya objektif kedua dapat dicapai melalui penambahbaikan dalam intervensi kitaran 2 itu tadi. Tetapi sebaliknya bagi kajian inovasi. Semua intervensi bermula dengan teori. Kajian tindakan bermula dengan intervensi bermula dengan refleksi. Tetapi kajian inovasi sebenarnya intervensi bermula dengan teori. Mesti ada teori. Teori pembelajaran, behaviorisme dan sebagainya lah. Piaget, Vygotsky, macam-macam teori kita boleh gunakan bila kita menghasilkan inovasi. Contohnya di sini macam isukan pendidikan, saya menggunakan teori Cimihai. Sebutannya memang susah sikit nak eja, tapi bila sebut Cimihai pendek saja. Teori itu yang saya gunakan teori fun learning. Fun learning.
Okey, ini perbezaan dia. Dan saya telah memilih kajian inovasi bagi pilihan saya sebab itu saya lebih hampir. So, di sini tuan-tuan saya ulang semula. Mungkin tuan-tuan tak ada kajian tapi tuan-tuan pada pandangan tuan-tuan saya sebenarnya ada di mana? Di tindakan ke di inovasi? Tuan-tuan boleh pilih terus. Okey. Seterusnya kita lihat pada perkara aspek ke-6 iaitu analisis data. Ya. Kita lihat pada kajian tindakan ya. Analisis data kualitatif atau data kuantitatif secara statistik deskriptif. Ya. Dan dapatan pelajar selepas menjalani intervensi akan dianalisis melalui perbezaan mean ya, ataupun melalui mean saja. Ya, itu maksud deskriptif lah. Sama ada menggunakan mean saja, dia tak ada perbezaan mean ya. Mean saja atau perbezaan mean, pra dan post. Dua boleh ya. Mean, perbezaan antara mean atau mean sahaja. Biasa pra dan post lah tuan, biasa kita buat, tak ada masalah ya. Tetapi bagi kajian inovasi, ya, dia boleh deskriptif, dia boleh inferensi. Saya berikan contoh di sini ya. Dapatan data setelah pelajar bermain isu pendidikan akan dianalisis secara angkawar. Ya, maksudnya ada dua pebulih bersandar. Tidak bersandarnya satu, bersandarnya ada dua. Ada panjang pula cerita tuan-tuan ya. Bersandar tak bersandar ni mungkin ada angkawar, mungkin ada mangkawar. Dan dia juga mungkin ada UNT, iaitu perbandingan signifikan yang lebih baik untuk lebih sampel yang melebihi 15 orang menggunakan UNT membandingkan perbezaan mean antara pra dan post. Ataupun hanya ujian perbezaan mean saja. Pra-nya berapa, post-nya berapa. Tak perlu buat ujian T. Yang biasa kita buat begitulah tuan ya. Ujian pra dan post tak ada melalui ujian T. Tengok siapa paling tinggi je. Ya, pra dia berapa, dulu pra-nya 10, post-nya mungkin dapat 50. Itu saja perbezaan mean. Tapi ujian T dia melihat pada signifikan antara dua mean tersebut, mean pra dan mean post. Tuan-tuan ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada di sini saya pilih satu. Okey. Okey, seterusnya kita pada 7 outcome intervensi atau impak intervensi dalam bahasa Melayu ya. Okey, kita lihat pada kajian tindakan, menyelesaikan masalah bagi menambah baik amalan sendiri di bilik darjah dan kemenjadian murid. Nampak tuan-tuan ya, lebih sangat untuk diri sendiri aja. Dan muridnya di kelas. Kelas dia sahaja. Contohnya, saya akan terus menggunakan intervensi tersebut bagi kumpulan murid yang akan datang. Walaupun dia gunakan murid yang akan datang, tapi murid dalam kategori yang sama. Artinya contohnya cikgu tersebut mengajar pendidikan khas. Artinya dia memang khas untuk murid pendidikan khas itu sahaja pada tahun yang akan datang. Untuk murid dia sahaja, sekolah dia sahaja. Berbanding dengan impak atau outcome bagi intervensi kajian inovasi. Konsep dia menghasilkan inovasi atau teknologi baharu bagi memudah cara pembelajaran di bilik darjah. Inovasi boleh digunakan oleh pihak lain. Maksudnya memang dia buat ni supaya pihak lain boleh kongsi. Ataupun mungkin dia nak komersialkan. Maksudnya dikongsikan tapi melalui pengomersialan lah. Ya tuan-tuan ya. Dikomersialkan dahulu baru dikongsikan. Ataupun dikongsikan terus. Itu maksudnya kajian inovasi. Seterusnya kita lihat contoh. Contohnya di sini lah. Mekanik isu pendidikan telah dikomersialkan pada pihak Majlis Pemadaran Intan dan UPSI. Maksudnya pihak PTI sanggup bayarlah kepada saya. Begitu dengan UPSI, menggunakan mekanik yang sama tetapi berdasarkan konsep pendidikan yang mereka kendaki. Contohnya macam UPSI mereka menghendaki pembelajaran kitar semula atau teknologi hijau, cuma berbeza gaya pembelajarannya atau strategi pembelajarannya menggunakan konsep mekanik isukan pendidikan. Okey tuan-tuan ya. Okey, dan yang terakhir iaitu cadangan masa hadapan kajian. Okey. Kita lihat pada kajian tindakan. Saya dah pilih tuan-tuan. Oh, saya tak pilih lagi. Saya pilih satu di sini. Pada pandangan saya. Ini pun saya pilih satu. Okey. Okey. Kajian tindakan. Untuk konsep kajian masa hadapan. Cadangan berdasarkan kepada tindakan sendiri dan untuk menambah baik amalan sendiri di masa hadapan. Boleh. Tapi untuk sendiri-sendiri je. Ya. Contohnya saya akan menggunakan amalan intervensi yang sama kepada murid kelas pemilihan tahun hadapan. Maksudnya untuk diri sendiri atau muridnya pada masa hadapan tapi dalam kelompok yang sama juga. Sebaliknya bagi kajian inovasi, cadangan berdasarkan dapatan kajian dan boleh menyumbang kepada bidang yang berkaitan. Contohnya, mekanik isukan pendidikan boleh digunakan dalam mata pelajaran yang sukar dipelajari untuk menarik minat dan meningkatkan pencapaian
murid. Mungkin satu hari nanti sejarah pun mohon supaya mata pelajaran sejarah menggunakan berkonsepkan isukan pendidikan. Sambil dia ada fun tapi sebenarnya dia belajar sejarah. Okey tuan-tuan ya. Jadi bila tuan-tuan dari sini tadi, tuan-tuan akan dapat rumusan. Berdasarkan anda yang tuan-tuan tadi, mana yang tuan-tuan lebih berat, akhirnya di bahagian essay ni akan beri rumusan. Oh rupanya tuan-tuan ni lebih berat kepada kajian inovasi. Ya. Dan sedikit kurang untuk kajian tindakan. Walau bagaimanapun ya tuan-tuan, untuk nasihat saya lah bagi mereka yang baru mencupuri bidang penulisan profesional ini, tidak kiralah sama ada kajian tindakan atau kajian inovasi, saya syorkanlah mereka bermula dahulu dengan kajian tindakan sebab kajian tindakan dalam skop yang kecil dulu. Artinya tuan belajar dulu untuk menulis dan barulah tuan boleh kembangkan kepada kajian inovasi. Tetapi saya beri peluang juga ya, cara saya ini untuk pada mereka yang memang telah mulakan inovasi dahulu. Ada juga cikgu yang seperti saya lah yang memang eager nak buat inovasi ni. Rasanya kalau buat kajian tindakan mungkin agak lambat bagi dia. Dia nak terus inovasi pun boleh. Tuan-tuan boleh melihat di sini cadangan yang saya berikan, cuba tuan-tuan kena nampak bezalah antara kajian inovasi dan kajian tindakan. Supaya nanti tuan-tuan ingat kajian inovasi, rupanya tuan-tuan tertulis kajian tindakan. Ataupun tuan-tuan ni minat buat kajian tindakan tapi dah belum tulis-tulis, rupanya dah jadi kajian inovasi. Jadi yang saya padakan dalam essay ni atau ringkasan ni, analisis KIKT ini akan memudahkan tuan-tuan untuk membanding beza. Tuan-tuan ni lebih kepada mana? Kepada kajian inovasi atau kajian tindakan. Okey, jadi setakat itu saja tuan-tuan rumusan saya yang tadi ya berkenaan kajian tindakan, kajian inovasi versus kajian tindakan. Jadi saya terlebih seminit ya. Saya jangka nak habis 4 suku, terlebih sedikit seminit. Okey, saya bukalah pada tuan-tuan jika ingin bertanya sementara saya masih di paparan Excel ini. Okay, Excel ini saya akan kongsikan kepada mereka yang PM saya terus. Ya, saya tak akan kongsikan dalam grup. Tapi yang PM saya akan kongsikan. Sebenarnya ada 2 versi. Versi yang ini adalah versi tuan-tuan untuk buat banding beza. Versi yang kedua adalah versi tuan-tuan terus tulis. Maksudnya saya tinggalkan kosong di sini. Tuan-tuan boleh tulis apa yang tuan nak cadangkan atau idea tuan-tuan dalam kajian inovasi bagi setiap konsep atau setiap aspek tadi. Ya. Yang itu juga saya boleh kongsikan, cuma yang versi kedua tu kita kena berbengkel secara hands on. Jadi saya boleh tunjukkan terus penulisan tersebut dan tuan-tuan boleh tulis terus dalam Excel yang saya sediakan. Okey tuan-tuan, saya buka pada soalan jika ingin bertanya. Kalau tak ada saya boleh juga tulis di ruangan chat ya. Kita tanya kalau, yalah tak apa tuan-tuan ya, kalau tak ada pertanyaan, saya serahkan dahulu kepada pengacara majlis sebab kita tak nak membuang masa lah kalau boleh kita nak habiskan sebelum 4:30 petang. Ya. Alhamdulillah saya telah selesai melaksanakan atau memberikan perbincangan banding beza atau kajian inovasi versus kajian tindakan. Jadi tuan-tuan boleh bertanya dengan saya lagi di ruangan chat atau pada PM saya melalui Telegram. Seterusnya saya akan serahkan semula kepada pengacara majlis Puan Normah binti Dali. Okey, ada pertanyaan? Okay, ada pertanyaan? Okey, berkenaan 2 kajian ini perlu ada triangulasi. Saya ingat tak perlulah tuan-tuan ya. Triangulasi ni kalau kita buat kajian penyelidikan. Ya, sebab dalam pengalaman saya bila kajian tindakan dan kajian inovasi, aspek triangulasi ni kurang sangatlah juri nak katakan. Ya, tetapi dalam kajian penyelidikan atau tuan-tuan buat PhD atau master, yang ini perlu. Tuan-tuan ya. Saya sendiri sebagai contoh ya, inovasi saya sebenarnya bermula dengan PhD saya. Jadi pada PhD saya terus menjadi kajian inovasi. Baru kemudian saya kecilkan menjadi kajian tindakan. Tuan-tuan ya, jadi saya mula dengan kajian penyelidikan, kajian inovasi dan kajian tindakan ya. Kalau ikut step, kita mula kajian tindakan, jadi kajian inovasi, baru jadi kajian penyelidikan. Cuma saya terbalik sikit. Saya mula dengan kajian penyelidikan, saya buat PhD dan master, baru kepada kajian inovasi dan seterusnya saya kecilkan lagi kepada kajian tindakan. Okey. Terima kasih juga pada semua. Jadi saya serahkan semula pada pengacara majlis.
Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian. Oh, kejap. Okey. Baik, terima kasih atas perkongsian dan contoh kajian tindakan dan juga kajian inovasi daripada Dr. Khairuddin bin Nisa. Rasanya penerangan yang diberikan tu jelas dan template pun dah dikongsikan, penerangan dah ada. Jadi cikgu-cikgu bolehlah kita mula menulis supaya sempat kita masukkan penulisan kita dalam buku resipi inovasi bagi tahun 2023. Jangan lupa ya cikgu. Okey, boleh mula perlahan-lahan. Semoga kita sempatlah untuk join buku resipi inovasi. Baik. Dengan berakhirnya penerangan daripada Dr. Khairuddin, maka selesailah seminar Smart Eventer kita pada petang ini. Diharapkan semua perkongsian seminar Smart Eventer ini akan dapat memberi manfaat kepada semua guru dan juga untuk kecemerlangan anak-anak murid kita. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang mengendalikan majlis kita pada hari ini, sekiranya ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semua yang dapat bersama-sama kita untuk seminar Smart Eventer bagi tahun 2023. InsyaAllah sekiranya ada lagi maklumat yang kita kongsikan, kita akan kongsikan pada masa akan datang. Jadi terima kasih semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jumpa lagi di lain seminar. Sekian, terima kasih.